Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan kali ni kita nak review filem terbaru yang ada dekat Disney Hotstar Plus, iaitu J Retribusi. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kepada siapa yang dah subscribe aku daripada dulu, terima kasih banyak-banyak lah. Dan siapa yang baru tengok ni, ucapkan selamat datang. 2 kali aku ulang benda tu, tapi tak apalah kan, sebab kita tak ada skrip. J Retribusi ni adalah sequel kepada filem J Revolusi, yang mana dilakonkan oleh Zul Arifin juga, orang yang sama. Cuma kali ni dia dah keluar daripada skuad UTK, unit tindak khas kod, aku lupa lah. Sedikit pengenalan untuk J Retribusi ni. Director dia adalah Nasrul Ashraf Mahzan dan juga Nazim Shah. Ditulis oleh Alfie Palemo, Azhar Amirul Hisham dan Anwari Ashraf. Antara pelakon dia kita ada Zul Arifin, Rosham Noor, Emilia Henderson, Arwah Ashraf Sinclair, Yiming Chen dan Ainin Batrisha. Sinopsis untuk filem ni adalah J ni dia merupakan seorang bodyguard yang menjaga anak kepada Datuk Hisham, salah seorang orang kaya dekat Johor. Datuk Hisham ni dia ada majlis dekat salah sebuah hotel dia. So dia held majlis tu. Pada masa yang sama anak dia ada dekat situ lah, dijaga oleh J. Malangnya time tu mereka diserang oleh sekumpulan pengganah dan menjadikan anak Datuk Hisham ni iaitu Nadi yang dijaga oleh J sebagai tebusan. Aku tak ada high hope untuk filem ni sebab aku dah tonton J Revolusi. J Revolusi pun aku tak impress. Aku rasa dia cringe and awkward. Cuma untuk J Retribusi ni aku tak faham langsung apa yang terjadi sebenarnya. Dia tak ada background story and dia tak ada naratif yang bagus. Background story ni mungkin sebab dia ingat benda ni dah sequel, jadi tak perlu nak terangkan lebih banyak tentang J. Kita faham benda tu, cuma antagonis dia adalah orang yang baru. So hang kena perkenalkan antagonis tu elok. Ni antagonis pun kita tak tahu main mana, dan tiba-tiba disebut nama Andra. Lepas related ke tak? Atau mungkin aku lupa logo kumpulan Andra. So ada satu scene tu dalam J Retribusi ni, dia ada tunjuk perempuan yang main masuk bilik J tu, ada satu logo. So aku tak tahu sama ada tu logo kumpulan Andra ke apa. Kalau betul, do a little bit flashback I guess, untuk kuatkan story ni. Aku nak go dekat benda yang bagus dulu. Benda yang bagus yang ramai orang cakap dan juga yang aku sendiri akui lah, okay, aku acknowledge. Benda yang bagus dalam cerita ni adalah dia punya action. Cuma dia tak sebagus action filem Wira. Filem Wira story dia teruk, action dia bagus. Filem J Retribusi ni action dia okey, dan action dia yang paling bagus dalam filem ni. Untuk action scene ataupun action filem lah kan, 3 benda ni menjadi benda utama lah bagi aku, iaitu satunya fighting sequence dia, kemudian dia punya cinematography, blocking apa semua tu DOP dia lah yang bertanggungjawab. Ketiga, editor dia nak blend in bunyi sound effect tumbuk, kemudian cutting fighting tu dia nak buat cepat ke tak ke apa ke, semua tu tanggungjawab dia. So 3 benda ni kalau well blend, action sequence tu akan jadi best dan gempak. Dalam J Retribusi ni ada satu benda yang lag, iaitu dia punya editing. Dia buatkan aku rasa macam mata aku tak tahu nak tengok kat mana, dan juga apa benda yang berlaku time fighting sequence tu. Ada certain sequence macam tu, ada certain sequence tak. So lag dia dekat situ. Cuma job well done harus diberikan kepada Tan Tak Z, dia punya DOP. Tan Tak Z ni salah seorang DOP yang aku rasa banyak filem dah jadi DOP. So aku rasa nama dia ni harus dikenali bukan sahaja di kalangan pembikin filem, tapi juga di kalangan penonton juga yang tonton filem. Sebab time lah kita tahu siapa di belakang tabir. And itu saja yang best tentang J Retribusi. Apa yang aku nak cakap lepas ni adalah benda yang aku sendiri tak tahu apa benda yang scriptwriter buat dan juga director buat. And it's quite surprise apabila aku tengok nama scriptwriter ni, sebab Alfie Palemo dan Anwari Ashraf bukannya tak pernah tulis cerita yang best. So aku tak tahu apa yang jadi. Man, aku tak salah, aku Alfie Palemo tua kot untuk Persatuan Penulis. Aku lupa, tapi dia ada jawatan yang tinggi jugalah. Okay, tak faham apa siapa lepas tulis cerita yang macam ni. Sebab kadangnya bila lepas buat filem ni, akan ada tangan-tangan yang cuba mengubah filem tu.
Benda ni dah berlaku dekat satu filem. Aku tak mau sebut nama apa. Filem tu dia letak nama scriptwriter 2 orang. Padahal yang seorang lagi tu dia bukannya ghostwriter, cuma dia tak mau nama dia ada sebab idea dia tak diterima. Dia nama dia tu dikenali. So producer nak letak juga nama dia, pengarah nak letak juga nama dia dalam filem tu. Jadi writer yang nama dia patutnya tak ada tu, dia buat keluar statement lah, beritahu. Kata dia dah beritahu tak, jangan bagi nama dia ada apa semua sebab tak ada langsung idea dia dalam cerita tu. Which cerita tu memang teruk gila. So benda ni pernah berlaku. So kalau pernah berlaku, confirm boleh berlaku lagi dan juga pernah berlaku sebelum tu. It's a pattern. Faham tak? Aku tak tahu reason dia pasal apa cerita ni jadi macam ni. Cuma nama lepa ni tercalak lah. Dan kalau idea ni daripada lepa sendiri, so sangkaan aku terhadap lepa salah lah. Dari segi story sangat-sangat teruk, character development yang teruk, narrative out, dialog cringe gila. Banyak dialog cringe. Salah satunya time Taufik nak pergi kencing, time dia mengamuk teruk-teruk tu, dia nak pergi kencing. Dia boleh cakap pula dekat dia punya crew, okay, entourage dia tu, cakap kata kena kencing hampa banyak kali sampai aku pun nak terkencing. Macam apa. Lepas tu ada part dialog Nadi sembunyi dalam closet tu. Time lepas kena serang, dia kelak-kelak dia kata jangan bagi musuh nampak kita. Dialog tu dia dah cakap dah sebelum tu, yang J suruh dia ulang apa benda yang kena buat kalau kena serang. Always constantly remind Nadi. Benda tu tak apa, cuma aku rasa boleh je scratch dialog tu, macam kelak-kelak dua-dua senyum. Kita pun faham lah, kata oh budak ni bijak, dia pandai menyelamatkan diri. Lepas tu ada satu scene tu time dia ambil pen, and kalau hampa nak tahu pen tu nanti dia akan gunakan untuk lawan musuh. Time dia ambil time Nadi ambil pen tu, dia ulang balik apa yang Jay tanya dia. Guna sekeliling kalau tak ada weapon, guna barang sekeliling kalau tak ada weapon. Pasal apa dia nak kena sebut benda tu time ambil pen? I mean like you guys boleh je buat time tu Nadi duk conteng something or lukis nama something dekat Jay ke apa, lepas tu terus masuk benda tu dalam bag dia. Boleh tweak sikit bagi tak nampak macam pelik sangat kot. Kemudian kita go to character. Watak J dan Nadia, Nadi. Watak J dan Nadi, bonding lepo tu tak nampak akrab tu. Lepo tak nampak macam lepo ni memang betul-betul rapat. Faham tak? Jadi bila benda tu tak nampak, time emotional scene dia akan memberikan impact yang kurang. Penonton pun takkan rasa, sebab time dialog lepas dua rasa awkward, rasa cringe. Jadi bila main emotional, of course lah takkan terasa benda tu. Kemudian kalau hang nak buat watak Nadi ni macam menjadi asuhan kepada J, why not buat Nadi ni purely brilliant, bijak. Untuk orang yang umur macam dia dah tahu menyelamatkan keadaan, dia adapt to the situation, dia ada basic in everything lah. Maksudnya contoh time scene toilet lah kan, time walkie-talkie dia bunyi tu kan, dia boleh je distract Taufik dengan baling apa-apa kat toilet lane, bagi macam benda tu macam distraction, kemudian loloskan diri lepa. Buatkan yang dia tahu menyelamatkan diri lah, senang kata. Why tak buat macam tu terus? Aku rasa benda ni akan jadi lagi interesting bila antagonis tu ingat dia nak kejap budak-budak, tapi dia kejap budak-budak yang lain daripada yang dia anggap. Dia underestimate Nadi tu sendiri. Kemudian Taufik ni, macam yang aku cakap tadi, Taufik ni main mana aku tak tahu. Kemudian time dia cakap dengan J, tiba-tiba segala maklumat tentang J ada dekat skrin hacker tu. Padahal hacker tu nak hack vault tu kot. Hang tengah cakap dengan J, tiba-tiba naik segala maklumat pasal J dekat situ. Dan time tu macam konon-konon hang baru nak kenal J. Hang buat planning tentang semua benda tu. Hang siap ada tikui dalam bodyguard Datuk. Jadi dia tak make sense tau. Apa siapa tak buat bagi Taufik dah memang kena J. Priority pertama untuk masuk ke dalam bangunan tu adalah untuk tangkap J dulu. Make sure J kena tangkap, dan baru execute semua benda yang lain. Barulah nampak teratuk sikit. Sebab hang dah ada tikui dalam bodyguard Datuk. Apa function dia? Bila hang dah tahu siapa J, terus time tu hang dah macam, oi dia yang bunuh Andra lah. Macam tiba-tiba mengamuk, tiba-tiba bau kalut semua benda. Macam wah, takkan hang tak cam muka orang yang bunuh Andra. And kalau bodyguard yang pembelok tu, tikui tu kena J, dan dia part of hang punya movement, mestilah dia pun kena Andra. And then dia pun boleh warning hang siapa J. Aku tak tahu pasal apa hampa buat macam tu. Jadi pelik gila. Tengah cakap dengan J, tiba-tiba segala maklumat naik. Berapa banyak bodyguard Datuk Isham ada kat situ? Takkan semua maklumat bodyguard dia ada kat skrin siap-siap. Bodyguard from China, aku tak tahu apa nama dia. Useless
waste of time gila. Aku tak tahu pasal orang nak kena letak dia. Kemudian untuk bagi tahu kata dia tu loser, sebab at the end of the film lepas buatkan Jay buatkan dia jadi hero. So nak kata dia loser lah, Y jadilah transition karakter sikit kat situ. Cuma Y nak kena bagi dia duduk on the way nak pergi ke event tu, hang buatkan dia tengok dia punya fighting scene dekat taekwondo. Macam tak ada benda lain ke hang nak tengok. Mungkin hang teringat tu scene tu kan senang kan, flashback. Sebab dalam cerita kan mesti ada termenung ke apa ke. Lepas tu tak ada function langsung lah dalam cerita ni. I mean like dia sikit je function dia. Dia tolong Jay a few part, kemudian dia nak selamatkan Emilia Henderson. Quite waste screen time lah dekat bodyguard tu. Kemudian Emilia punya watak ni macam sekadar tour guide saja. Padahal awal tu hang buat dia kena marah dengan dia punya manager lah, apalah. Awak tak ada contoh. Kiranya manager dia nak cakap Emilia ni tak layak jadi manager, tak boleh nak pegang suatu jawatan tu. Why not buat time jadinya krisis ni, Emilia ni paling function sekali dalam hotel tu. Dia tahu dekat mana kecemasan, dia tahu dekat mana nak kena pergi dulu, and dia selamatkan staff. That's what manager do, leader do, right? So pentingkan staff daripada diri sendiri. Why not tak buat Emilia ni semua benda ni, jadikan Emilia tu function sikit lah, instead of duduk dekat situ tunggu Jay kan. Kemudian bila Jay make baru jadi tour guide apa semua. Kalau nak buat dia useless macam tu, aku pun tak tahu, aku pun tak ada idea lah nak buat macam mana. Tapi rugi lah. So benda lah ni, dua karakter yang bantu Jay ni rugi macam tu sahaja. Faham tak? Dia macam sekadar peneman. Mungkin apa nak highlight kan Jay tu bagi menyela, tapi kena tahu lah ni rugi lah bila hang dah ada watak tu kat situ, hang tak utilize kan dia, fully utilize kan watak tu. Kemudian kenapa Jay retribusi? Sebab okay, sebelum ni Jay revolusi, kita faham Jay revolusi ni, Jay ni dia nak balas dendam balik tentang kok dia yang kononnya kena bunuh awal tu. So dia belok daripada UTK sikit, dia bergerak solo lah kan. Retribusi ni maksud dia hukuman atau balasan kerana sesuatu kesalahan atau dosa dan sebagainya. Why Jay punya retribusi? Sebab aku rasa benda ni, maksud retribusi ni sesuai dekat Datuk Hisham tu sendiri. Sebab apa yang dia buat, benda kesalahan atau dosa yang dia buat tu, ada hukuman dia time tu, iaitu anak dia dijadikan tebusan, ada orang nak take over business legal dia apa semua, ditimpa musibah lah, senang cerita. So why J retribusi? Boleh je letak retribusi sahaja kan. The point is, filem ni banyak gila flaws dan filem ni banyak gila kerugian. Dia aku rasa waste of time lah. Nasib baik lah cerita ni keluar dekat Disney Hotstar. Kalau dia keluar wayang, aku rasa mungkin aku akan mengamuk lagi. Bukan mengamuk lah, maksudnya mungkin aku akan I don't know, aku takkan buat review tu kot. Sebab aku tak mau bagi spotlight sangat dekat filem yang teruk. Cuma filem J Retribusi ni ada juga yang baik. It's a mixed feeling lah. Nak buat tak buat macam tu lah, lebih kurang kan. Itu sajalah review daripada aku. Terima kasih kepada siapa yang tonton. Hampa dah tengok pada J Retribusi dekat Disney Hotstar, make sure tengok dekat channel yang bagus. Channel yang halal. Even though cerita ni tak best bagi aku still bagi tahu tengok dekat channel yang halal. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Bye bye.